Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam channel Seems Channel. Selamat datang ke Seems Channel. Untuk PDPR kali ini kita akan menyambung semula apa telah kita belajar pada minggu lepas, iaitu masih lagi di bawah tajuk ataupun unit yang pertama, unit yang sama, iaitu Reading a Window to the World. Okay, so guys, before we proceed, prepare ataupun sediakan kamus, dictionary, textbook, stationery, dan juga yang terakhirnya ialah another exercise book yang kita namakan sebagai E2 ataupun E2. Ingat, kita dah ada dua buah buku tulis, dua buah buku exercise. The first one we name it as E1 and the second one is E2. Okay, I would like to introduce my friend. His name is Choki. Okay, Choki. Kita sambung minggu lepas punya pelajaran. Okay, duduk diam-diam, belajar sama-sama. Okay, we recap back what we have learned for the previous weeks. The first one, we have learned about genre. Every book has their own genre, like horror, apa lagi lupa dah. Horror, autobiography, adventure, folklore, science fiction. Okay, and the last one is poem. The last one is poem. Okay, macam biasalah sebelum kita memulakan pembelajaran, mana-mana belajar, kita hendaklah membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita terima kasih kerana telah membacakan doa bersama-sama saya. Okey, so sekarang ni saya ambil satu ayat yang kita telah belajar pada minggu lepas, yang kita belajar dalam tajuk punctuation. Kita belajar tentang tanda baca. So hari ni I keluarkan balik satu ayat yang di sini seperti kita tengok. Tan and his wife Jenny live in a village by the seaside. Okay, Tan dan isterinya tinggal di kampung by the seaside, di tepi laut. Bagus. Okay, perkataan seaside ni sebenarnya adalah gabungan dua perkataan yang boleh berdiri dengan sendiri kalau kita pisahkan. Sebagai contoh, perkataan sea dan side. Sea bermaksud ombak. Maafkan saya. Sea bermaksud laut. Side bermaksud di tepi. Bila kita gabungkan, seaside menjadi tepi pantai ataupun tepi laut lah. Jadi itulah tujuan kita belajar pada hari ini, iaitu dua perkataan yang mempunyai maksudnya tersendiri. Bila digabungkan, maka dia akan mengeluarkan satu maksud yang lain. Okay, so take out your textbook, turn to page 8. Okay, kita tengok kat situ. The first word, just now I have told you, sebagai contoh saya dah bagi tahu tadi. Okay, I repeat sikit lah apa tajuk sebenarnya kita belajar hari ini. Okay, kalau kita tengok dalam buku teks muka surat 8 bahagian atas sekali, the word in bold is a compound noun. Jadi kita akan belajar mengenai compound noun. Compound noun adalah kata gabung. Kalau dalam bahasa Melayu biasanya maksudnya kata nama gabung. Okay, sebab noun ini bermaksud kata nama. Compound bermaksud compound ni kalau kira banyak maksud, cuma dalam tajuk kali ini bermaksud kata nama yang digabungkan. Okay, so a compound noun is a word that is made up of two nouns. A word, ingat, dia adalah satu. Bila dia jadi compound noun ni, dia akan menjadi satu perkataan. Okay, walaupun dia asalnya pada dua perkataan, dia macam tadi sea dengan side, satu sea satu side, tapi bila kita gabungkan, dia akan menjadi satu je perkataan. Okay, so when we pronounce the word, bila kita sebut perkataan tu, place the stress. Place the stress ni maksudnya dia suruh tekankan pada bahagian yang pertama. Sebagai contoh, seaside, kita tekankan pada perkataan seaside. Dosa kalau tak tekan, dosa ke? Tak, sebenarnya kalau kita tak tekan pun tak ada masalah, cuma dia nak bagi kita pemahaman bahawa perkataan seaside ni adalah perkataan compound. Dia cakap apa tadi? Okay, next, sebagai contoh, I have given you the example. Pernah dengar tak perkataan food? Okay, apa maksud food? F-O-O-T. F-O-O-T. Okay, pandai. Food bermaksud salah satu anggota badan kita. One of our parts of body. Okay, itu kaki. The word food
have their own meaning. Maksudnya perkataan food tu sendiri mempunyai maksud yang sendiri. And how about the word ball? The word ball also has their own meaning. Maksudnya perkataan ball tu membawa maksud bola. Jadi sekarang ni apa yang kita akan belajar hari ini ialah dua perkataan yang pada asalnya dia boleh berdiri sendiri, sebagai contoh food dan juga ball. Jika digabungkan, dia akan membentuk satu maksud lain. Okey? Contohnya food plus ball. Jadi dia gabungkan menjadi football. So hari ini kita akan belajar mengenai compound nouns. Okey? Compound nouns. Compound noun ni bermaksud dua perkataan yang dah ada maksud sendiri. Bila digabungkan, dia akan menjadi satu perkataan yang lain. Kita gabungkan dua perkataan, contoh food dengan ball, dia akan jadi football. Next, okay, kita tengok this is what we call as wall. Wall ni keras dan tebal. Bergantunglah pada rumah masing-masing. Ada yang diperbuat daripada batu, ada yang diperbuat daripada kayu. Dan the second word is paper. This is a paper, sehelai kertas. So dia dah bagi contoh kat situ perkataan wall and paper. Wall ni bermaksud dinding. Maksudnya dia mempunyai maksud tersendiri. Dan paper juga bermaksud mempunyai maksud tersendiri. Tetapi bila kita gabungkan wall dan paper, dia akan menjadi wallpaper. Apa maksud wallpaper? Ingat, bila dua perkataan wall dengan paper, bukan bermaksud kita ambil kertas ni kita letak di dinding dan dia menjadi wallpaper. Bukan. Ingat, dia bukan bermaksud kertas dan letak di dinding. Wallpaper ialah satu benda lain yang kita jadikan ia sebagai kertas dinding yang kita letakkan di dinding. Kertas dinding ni biasanya kertas hiasan lah, kita tampal di dinding untuk mencantikkan. For us to decorate the wall. Okay. Wallpaper actually a piece, bukan, wallpaper ni sebenarnya adalah kertas hiasan yang digunakan untuk menghias dinding. We decorate our wall with using the wallpaper. Okay, the next example is gold and fish. Kita ada gold, kita ada fish. Semua orang tahu apa maksud gold. Gold bermaksud emas. Fish bermaksud ikan. Jadi kita gabungkan gold and fish, bukan bermaksud ikan dan emas tu kita letak setempat. Ia bermaksud sejenis ikan. Biasanya kita panggil sebagai goldfish, iaitu ikan emas. So setakat ni faham saya dah bagi 3 contoh. The first one is football. Maksudnya food plus ball become football. The second one is wall and paper, wallpaper. And the last one, gold and fish, it's become goldfish. Faham setakat ni? Untuk latihan seterusnya, kita sambung kepada group work. Supposedly we have to do this exercise in group, but do you have your own group now? Tak kan, sebab kita masih lagi berada di rumah. Jadi PDPR kali ni jangan pula ajak mak ayah je masuk, jom datang group. Okay, so kita buat bersama-sama. Kita anggap sebagai latihan ini sebagai group work lah. Okay, right now you don't have to draw the picture, but if you want to draw, you can draw the picture. So there are 8 pictures. Okay, semua gambar itu semua pelajar sangat biasa dengan gambar-gambar yang dipamerkan lah kot. I think so, because it's so easy. Okay, so for what you have to do right now is you just take out your E2, okay, keluarkan E2 dan tulis tarikh hari inilah macam biasa. This today, what day is today, and the date, what date is today. Each picture actually you don't have to draw, but you want to draw, it's be my guess lah. Kalau nak lukis tu lagi bagus. Kalau nak photo stick pun tak ada masalah, tapi jangan potong buku teks, jangan gunting buku teks. Okay, so tulis je, salin semula seperti yang saya bagi ni. Okay, saya bagi masa lebih kurang 2 minit. Pause this video and copy all the words given with the blank sekali. Saya letak tempat kosong, tulis tempat kosong juga, salin tempat kosong juga. Okay, okay, diorang dah siap. Okay, diorang dah siap Coki kata jom kita sambung. Okay, kita tengok gambar yang pertama. The first one is class. Okay, kelas ni benarnya dia boleh katakan kelas lah. Kita ada banyak kelas 1, kelas 2. Okay, tapi dalam gambar actually dia nak bagi tahu bilik darjah. Okay, bilik So what is bilik in English? Okay, apakah bilik dalam bahasa
Inggeris? Adakah A, room, B, rank, okay, ataupun C, class, ring? Yang mana satu? A, room, B, rank, and C, ring. Okay, so yang mana satu menunjukkan ianya adalah bilik darjah? Yes, good. The first one, iaitu room. So the first one actually is classroom. Bersama-sama kita tulis classroom. Class plus room become classroom. Okay, dia mesti rapat. Okay, the second one, I give you the blank and plus brush. Okay, itu gambar brush apa? Bagus. Itu adalah gambar brush gigi. We brush our teeth every day. Okay, we brush our teeth every day. So kita guna apa? We use a toothbrush. Gigi dalam bahasa Inggeris. Alamak, aku bagi tahu jawapan. Okay, tak apalah. Toothbrush. The second one is toothbrush. But obviously it's a toothbrush. Bukannya tire brush ke, bukannya floor ke, bukannya berus lantai, bukannya berus apa, berus hairbrush ke, bukan kan? So okay, ketiga, I give you the blank and flower. So you know what types of flower is this? Tahu tak bunga apa ni? Ya, betul. Ini ya, kita panggil bunga matahari. So dalam bahasa Inggeris, matahari is sama ada sun or sun. Which one? Okay, I repeat again. The first one is sun, S-O-N. B, sun, S-U-N. C, sang, S-U-N-G. Which one? Yes, the answer is sun, S-U-N. So sun plus flower, it becomes a sunflower. Good job everyone. Okay, have you finished? Number 4, the object actually we call as coat. I give you the blank plus coat. Coat ini ialah kita panggil coat lah. Macam ni bukan, this is not a coat. This is a sweater, but that is a coat. Tapi obviously kita nampak coat apa tu? Baju hujan, pandai. Okay. So what is hujan in English? The first one is rain. Bunyi Terengganu betul, bunyi rain. Okay, the second one is rain and the third one is rain. Yang mana satu? Yang mana satu hujan? Okay, the answer is rain. R-A-I-N. Okay, good. So kita panggil rain plus coat, it becomes a rain coat. Good job. Number 5. Gambar apa anak-anak? This is what we call as rak buku. Betul. So I have given you the word book. Perkataan buku saya dah bagi. So apakah rak dalam bahasa Inggeris? Adakah book rak? Okay, I give you the option. The first one, A, store. Dia akan jadi bookstore. B, shop. Dia akan jadi bookshop. And C, shelf. Dia akan jadi bookshelves. Which one? Store, shop or shelves? Yang mana satu rak? Obviously lah the last one, sebab ni saya cakap bookstore, bookshop. Takkan shop kan, ni kedai. Dan the last one is shelf. Shelf ni lah rak. Okay, shelf. Dia kalau satu shelf, kalau banyak jadi shelves. Okay, sebut betul-betul shelves. Kalau boleh tu biar sembuh sikit Elio. Shelves. Just kidding. Okay. Okay guys, good. Have you finished? Number 4, number 5. Okay, number 6. I have given the word belt. Blanks plus belt. What is the meaning by belt? Belt actually tali pinggang. Tapi kalau obviously, what is this in the picture? Tali pinggang keledar. So tali pinggang keledar kita panggil. Okay, kita tengok. A, 6. B, seat. Dan C, sheet. Semuanya seat. Tapi yang mana satu? S-I-X, S-I-T ataupun S-E-A-T. Seat belt. Okay, the answer is, of course lah bukan 6 belt. Ini 6, takkanlah 6 tali pinggang. Kita panggil seat belt. Ya, okay, seat yang pertama ni, seat yang kedua ni bermaksud duduk. Okay, this is a verb, sit. Sitting, sit, duduk. The second one is seat, tempat duduk biasanya. Kita panggil seat. Kadang-kadang seat belt. Sebut betul-betul seat belt. Okay, kalau nak tahu seat belt ada kat mana, biasanya di dalam kereta lah. Kita tak pakai seat belt kalau naik motor.
Okay, kita pakai helmet. Okay, number 7. It is a red box. Okay, I have given you the word box. So, what kind of box is this? Ini kotak apa? Ataupun kita panggil peti apa? Okay, ini kita panggil peti pos. Okay, dalam bahasa Melayu pos. Dalam bahasa Inggeris, apakah pos dalam bahasa Inggeris? Okay, the answer is post jugalah. P-O-S-T. I didn't give you any option, tapi I just give you the answer. The answer is post box. Okay, post box. And the last one, this one we call as, okay, ini kita panggil cake apa? The first one is blank and cake. Cake ini dalam bentuk macam cawan. Jadi what is cawan English? Kita panggil cake cawan. What is cawan in English? The first one is cup, cat and cat. Yang mana menunjukkan cawan? Of course lah, the answer is cup. C-U-P, cup. So the answer cup plus cake, it becomes cupcake. Okay, good. So faham setakat ini? We have learned 8 compound nouns consist 16 nouns. Pada asalnya ada 16 kata nama yang digabungkan. Setiap satu ada gabungan masing-masing, dia menjadi 8 compound nouns. Faham? Okay, for the next exercise, please complete the copy down the question first. Number 2, complete the following compound noun. This one, salin dahulu mengikut nombor dan kita akan buat bersama-sama selepas ini. Okay, so salin dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Kita sambung sikit untuk exercise number 2. Sikit je lagi kita akan habiskan dengan exercise number 3. Alright, so complete the following compound nouns. Dia dah cakap dah, complete the following compound nouns. There are 1, 2, 3, 12 words that have given to you. Okay, ada 12 perkataan yang dia dah bagi. Dia ada yang berkataan duduk depan, ada yang duduk belakang lah. So the first one, okay, kita buat sama-sama The first one is ice. Senang. Ice, kalau agak-agaknya ice dia ada dengan gabungan perkataan apa? Betul, the answer is ice cream. Okay, the answer is ice cream. The second one, okay, lips ni bermaksud this one. This is our lip. Okay, lip. Sebenarnya lips. Lip bermaksud our bibir. Okay, kita punya bibir. Bukan mulut tau, kita punya bibir. This is what we call as lip. Okay, so lip ni dia ada, kalau lips tu sendiri macam dia dah jadi bibir, tapi dia ada satu benda, kita tambah satu perkataan, dia akan jadi satu benda yang biasanya orang perempuan pakai. Okay, apa itu? Good, the answer is lipstick. Lipstick ialah salah satu alat untuk memerahkan bibir, tapi lelaki tak pakai lah, kan? Alright, the third one, the word is ball. Okay, saya tak nak perkataan sama yang kita guna tadi, football, sebab football we already use. Kita dah gunakan perkataan football. So I want another word for this one. For the word ball, I want another word, not foot anymore. So permainan apa lagi yang berakhir dengan perkataan ball daripada bola sepak? Iaitu bola. Banyak sebenarnya, kita ada bola, jaring. Okay, jaring dalam bahasa Inggeris ialah nets. N-E-T. So nets plus ball, it becomes netball. So netball ialah bola jaring. Okay, yang keempat, blanks plus tie. Apakah perkataan yang digunakan dengan tie? Kita pelajar lelaki biasanya selalu pakai kalau pergi sekolah. Rindu tak nak pergi sekolah? Rindu kan? So pelajar lelaki kalau hari Ahad dia akan pakai di sini. Tali leher. Kita panggil apa? Tali leher. What is leher, guys? Tie sebenarnya actually tie, the meaning of tie actually ikat, tapi dia tak ada maksud tali. Cuma bila dijadikan perkataan tali leher tu, dia guna perkataan tie. What is our leher, guys? Our leher we call as neck. So neck is leher, tie dia ikat, jadi menjadi necktie. Necktie menjadi satu benda baru lah, iaitu tali leher. Okay, the fifth one. Okay, yang kelima, the word is paste. Paste ni banyak maksud. Kalau kita kata tom yum paste, bermaksud paste tom yum yang dia bentuk paste. Paste ni banyak macam macam mana saya nak terangkan Tapi kalau kita tengok macam ni lah. Kita ada obat gigi. Obat gigi tu dalam bentuk paste, dia bentuk paste. Faham kan obat gigi macam mana? Dia berbentuk, itu kita panggil paste. Dia dalam bentuk paste. Jadi obat gigi
Kalau kita guna perkataan paste as the word for obat, bukannya paste bermaksud obat, tapi dalam ayat ni paste tu merujuk kepada perkataan ubat. So what is gigi, guys? Good. Toothpaste. Macam tadi, macam sebagai contoh tadi kita panggil toothbrush. Sekarang ni toothpaste, iaitu obat gigi. Good. So tulis betul-betul TOOTHPASTE menjadi toothpaste. Number 6, the word is sauce. Sauce ni bermaksud dia apa, guys? Kalau it stand alone, sauce ni bermaksud sauce lah. Chili sauce, tomato sauce, that is sauce. Okay? Tetapi dalam latihan kali ni bukannya kita nak sauce tomato, sauce chili. It's wrong. Sebab sauce tomato dia menjadi dua perkataan. Tomato sauce. We don't call as sauce tomato. We call as tomato sauce. Tapi dalam perkataan hari ni kita akan belajar ialah sauce plus pan. P-A-N. We call as saucepan. Saucepan. Okay, saucepan ni bukannya bukannya sauce lah. Dia langsung tidak membawa maksud sauce. Dia adalah sejenis periuk. Dia sejenis periuk yang bertangkai. Kalau nak tengok seperti gambar yang saya tunjukkan, this is what we call as a saucepan. Ini saucepan. Okay, next the word is dragon. Okay, what is dragon, guys? Dragon means naga. Betul, naga. Tapi naga apa? Agak-agak naga dengan apa? Bukan Dragon Ball. Dragon Ball is a fiction science. Fiction ataupun kita panggil cerita yang dongeng. Tapi dalam perkataan hari ini kita tak merujuk the words Dragon Ball. Okey, perkataan apa agak-agak? Ada sejenis binatang yang bermula dengan perkataan dragon. What is that? Good. Saya dengar, walaupun saya tak dengar, tapi saya buat dengar lah. Ada orang sebut dragon fly. Betul. The word is dragon plus fly. Okay, perkataan dragon and fly. It becomes dragonfly. Okay, dragonfly ni binatang apa sebenarnya? Okay, sibo. Dalam bahasa orang Terengganu panggil sibo. Ataupun actually the meaning is pepatung. Pepatung. Okay, kalau Terengganu panggil sibo. Okay. Okay, number 8. The word is key. Okay, the word is key. Apa maksud key, guys? Key ialah kunci. This is what we call as keychain. Kita sebut keychain. Okay, keychain ejaan yang sebenarnya ialah keychain. C-H-A-I-N. Key plus chain. This is not key lah, obviously. Key tu kunci, chain tu rantai. Jadi kita panggil rantai kunci. Key chain. Okay, keychain. Keychain ni mahal ni. Tak tanya pun. So type betul-betul, tulis betul-betul. Keychain. Key plus chain, it becomes keychain. Okay, next. Last ada yang sesuai untuk drum. Okay, kita pernah dengar perkataan drumstick? Good. Drumstick. Okay, the word is drumstick. Drumstick ialah kayu pengetuk drum. Itu ialah drumstick. Okay, drumstick. Next, the word next is arm. Okay, arm ni apa? Arm sebenarnya tangan. Lengan. Bukan tangan lah, lengan. This is our arm. Daripada sini sampai ke sini arm. Tapi perkataan benda apa yang berkaitan dengan arm ya? Okay, the word is arm plus chair. Apa maksud armchair? Armchair actually macam gambar ni. Apa beza dia? Apa beza armchair dengan another chair? What is the difference among this one and the normal chair? Okay, kita boleh letakkan di sebelah kiri dan kanan tu. Kita panggil armchair lah. Sebab armchair ni beza ni dia ada tepi tu je lah. Dia ada tempat letak tangan. Itu kita panggil armchair. Okay, tempat letak tangan tu pula ada nama. Nama dia armrest. Okay, next the word is bow. Okay, B-O-W ni ada banyak cara nak sebut. Bow ke bow. Untuk kali ni kita refer kepada perkataan bow. Okay, bow. Dia ada dua maksud. Satu bow. The first one is bow. Bow ni maksudnya perbuatan kita tunduk. Bow. The second one is bow. Bow ni ialah salah satu alat. Bow and arrow. Iaitu
Kalau arrow tu anak panah, benda yang menarik anak panah tu kita panggil apa? Itu bow. Tarik, lepas. Itu bow. Itu dalam bahasa Melayu sebenarnya busur. Tapi dalam pembelajaran kita hari ini, bow ni merujuk kepada satu benda yang tercipta ataupun kita nampak berlaku selepas hujan. Apakah itu? Yes, rainbow. Okey, perkataan rainbow membawa maksud pelangi. Good. The words rainbow comes from the word rain plus bow. Jadi rainbow ataupun pelangi. Okay, the last one, moon. Moon ni apa moon? Moon ni bukannya orang Terengganu dia kata moon, aku moon, bukan. Moon kat sini bermaksud bulan. Bukan bulan 1, bulan 2, bulan 3. Bulan the bulan itself yang kita nampak pada waktu malam. Kadang-kadang dia ada waktu siang. Okay, bulan ni boleh muncul pada waktu siang, tapi biasanya kita nampak pada waktu malam lah. Lebih-lebih lagi bila bulan mengambang kan. So perkataan apa agak-agaknya yang moon ni boleh ditambah dengan the word is moon plus cake. Okay, pun dalam bahasa Melayu kalau diterjemahkan dia sebenarnya ialah kuih bulan. Moon cake adalah salah satu makanan ataupun kuih tradisi kaum bangsa Cina lah. So this is what we call as moon cake. Gambar ni seperti gambar. Okay guys, so hari ini kita dah belajar banyak perkataan yang berkait dengan compound nouns. Kalau disenaraikan memang ada lebih daripada 20. Actually setiap compound noun tu ada 2, jadi 40 perkataan that you already learn today. Jadi that's all for today untuk lesson daripada saya. Tapi jangan lupa, for homework we have our homework guys. Untuk homework, sambung saja muka surat seterusnya. Okay, untuk bahagian yang saya akan tunjukkan nanti, salin dahulu kolom A dengan kolom B. Okay, jadi kolom A dengan kolom B buat seperti yang saya tunjuk ni. Dia jangan buat rapat macam tu lah, biar dia boleh match. Kita kena padankan, kita kena sesuaikan. Okay, jadi kita buat A sini, B kat sini, jadi nanti kita kena sesuaikan. Yang ini sahaja dahulu kena buat. So antara A dengan B tu dia ada pasangan masing-masing. Sebagai contoh, I give you the first example. The word cow, cow actually lawannya ialah boy. Cowboy. Cowboy ni ialah budak lembu. Tak adalah, nanti saya explain what is the meaning by cowboy. Cowboy. Alright. So guys, please complete the exercise and send it to me. Hantar gambar macam biasalah. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita berakhir, ingatlah satu kata-kata pepatah, iaitu kunci kejayaan adalah percaya kepada diri sendiri. Jadi untuk berjaya kita kena percaya dengan apa kemampuan yang kita boleh buat, dan juga hendaklah sentiasa belajar supaya kita boleh memperoleh ilmu yang akan digunakan untuk akan datang. Kita lahir bukan terus pandai. Selahir pun masa kecil sama juga macam pelajar-pelajar sekalian. Bukannya lahir-lahir terus pandai bercakap bahasa Inggeris. Sekarang pun masih lagi dalam proses belajar. Jadi untuk akan datang kita akan jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Sebelum kita berpisah, jadi kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Cakap bye. Okay, dia cakap bye. Dia cakap bye-bye. Okay, bye-bye.